Datuk Seri, saya ada dua soalannya. KKM semalam telah mengesan sebuah subkluster di daerah Rembau Negeri Sembilan yang berkaitan dengan Perhimpunan di Sri Petaling. Jadi adakah PKPD akan dilaksanakan di kawasan itu? Di Rembau, Yes. Okay. Dan soalan kedua, KP Kesihatan semalam juga menyuarakan kebimbangan ketidakpatuhan masyarakat berikutan kenderaan dilihat semakin meningkat di jalan raya sejak beberapa hari lalu dan juga terdapat aktiviti kunjung-mengunjung. Jadi apakah langkah seterusnya yang akan diambil supaya rakyat terus patuh? Terima kasih. Untuk Rembau, perkara ini akan diperhalusi oleh Kementerian Kesihatan. Jadi walaupun saya yang mengumumkan setiap PKPD, tetapi ianya adalah di atas nasihat dan keputusan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi kita akan menunggulah laporan daripada Kementerian Kesihatan dan apa nasihat mereka. Sama ada PKPD dan sebagainya, itu terserah kepada Kementerian Kesihatan. Dari segi kehadiran kenderaan yang banyak di jalan raya, seperti saya katakan bahawa bantuan kerajaan, bantuan prihatin telah dikeluarkan. Jadi sebab itulah kita lihat ramai yang berpusu-pusu pergi ke Bank Simpanan Nasional dan sebagainya untuk mengeluarkan wang dan sebagainya. Jadi saya percaya perkara ini adalah sementara dan kita dapat lihat dari segi tangkapan pihak polis malam sudah pun berkurangan. Saya percaya perkara ini telah pun reda dan kalau masih ada, saya memohon kepada tuan-tuan patuh kepada SOP mengenai penjarakan sosial tersebut. Walaupun kita beratur nak ambil duit sekalipun, penjarakan sosial 1 meter itu mesti juga dipatuhi. InsyaAllah mungkin selepas ini kita dah berbincang dengan pihak PDRM dan sebagainya supaya memantau setiap kawasan yang terlibat dengan ramai orang secara serentak seperti mengeluarkan wang dan sebagainya di bank-bank tertentu. Kita difahamkan bahawa esok akan diumumkan sama ada pelanjutan PKP itu ataupun tidak. So benarkah perkara ini? Sebab kita difahamkan bahawa KKM akan menyediakan data tu pada esok. So mungkin apa antara option yang diberikan oleh KKM berhubung pelanjutan PKP ini? Seperti saya kata tadi, setiap PKPD termasuklah sambung atau tidak adalah di atas nasihat KKM, Kementerian Kesihatan. Setakat ini belum ada nasihat lagi dan kita tidak bincang pun di mesyuarat khas menteri-menteri setiap pagi dan saya pun tidak tahu apa seterusnya dan kita serahkan kepada KKM lah yang akan menasihatkan kerajaan. InsyaAllah selepas menerima nasihat daripada KKM, pastinya kerajaan akan membuat keputusan dan tentu saja akan ada announcement dan sebagainya. Selagi tidak ada pengumuman, maka kita kira setakat hari ini seperti biasalah, iaitu PKP ini diteruskan sehingga 14 hari bulan. Unless ada pengumuman. Saya tak tahu ada atau tidak ada pengumuman, saya tidak boleh komen sebab itu ianya terserah kepada KKM. Datuk Seri, soalan saya kedua berkenaan dengan bolehkah kalau rakyat Malaysia yang positif COVID-19 jika meninggal di luar negara, misalnya di negara jiran seperti Singapura dan Thailand, boleh dibawa balik ke Malaysia dan sebaliknya, maksudnya jika ada warga asing yang meninggal di sini nak dibawa balik ke negara mereka, bolehkah? Saya percaya rakyat kita yang berada di luar negara, contoh Singapura, apabila dia positif, tentu negara tersebut akan kuarantinkan mereka. Jadi tak timbul isu boleh balik tidak, kerana negara berkaitan akan kuarantin rakyat kita walaupun berada di negara mereka seperti juga kita. Kalau ada rakyat luar, rakyat asing yang berada dalam negara kita didapati positif, kita akan wajibkan mereka di kuarantin. Jadi saya rasa tak timbul isu tersebut. Maksudnya jika rakyat Malaysia tu yang positif tu meninggal dunia, maksudnya ada permintaan daripada keluarga untuk bawa balik. Okey, jikalau yang meninggal dunia kerana COVID-19, setakat hari ini belum ada lagi yang meninggal dunia kerana COVID-19. Kalau ada, mereka KKM akan mengeluarkan SOP KKM akan mengeluarkan SOP bagaimana untuk membawa pulang dan sebagainya, dan kita juga mesti patuh juga kepada SOP yang dikeluarkan oleh negara yang berkaitan. Jadi ada dua SOP yang perlu dipatuhi sebelum dibawa balik.
Kita tidak ada masalah dari segi membawa balik. Saya difahamkan oleh Kementerian Kesihatan, kita membenarkan untuk dibawa balik jenazah kalau ada rakyat kita yang meninggal di luar negara. Tetapi SOP-nya akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Dia dikeluarkan. Dan yang kedua, jangan kita lupa, meninggal di negara lain tertakluk pada undang-undang di negara lain. Jadi negara tersebut juga mempunyai SOP yang perlu dipatuhi oleh kita sebelum kita bawa pulang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah setakat ini tidak ada rakyat kita yang meninggal di luar negara kerana COVID-19 ini. Datuk Seri, dua soalan. Jika PKPD dikenakan di kawasan persekitaran warehouse perindustrian atau gudang penyimpanan makanan keperluan harian, adakah mereka akan dibenarkan beroperasi seperti biasa bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan? Yang soalan kedua, selama lebih 20 hari PKP dijalankan, ada kemungkinan barangan kelengkapan rumah seperti barang elektrik, dapur, keperluan wanita dan barangan alat tulis ada yang telah rosak atau perlu dibeli semula. Adakah kementerian akan mempertimbangkan supaya semua bahagian barangan kelengkapan harian atau elektrikal di pasaraya besar dan farmasi dibenarkan beroperasi seperti biasa sekiranya PKP dilanjutkan? Okey. Yang pertamanya dari segi sektor-sektor perkilangan dan sebagainya di dalam kawasan PKPD. Bila kita sebut PKPD, bermakna seolah-olah total lockdown. Ya, bermakna tidak ada apa pun aktiviti yang boleh dilakukan di dalam kawasan PKPD. Ya, seperti di Sebarenggang, seperti di Ulu Langat dan sebagainya. Apabila PKPD, it's a total lockdown. Tak boleh keluar rumah, tak boleh masuk. Jadi bermakna apa-apa sektor sekalipun di kawasan tersebut PKPD tidak dibenarkan sama sekali. Dan yang kedua, jika you punya soalan tadi, jika PKP disambung. Jadi jika PKP disambung, kita tunggulah sama ada sambung atau tidak, baru saya akan perjelaskan. Walaupun bagaimanapun persediaan kita ada. Sebab itu saya kata tadi, SOP mengenai kawasan-kawasan berdasarkan zon tadi kita sediakan. Juga kerana jika ataupun kerana kalau tidak ada PKP, mungkin post PKP. Sebab kita tak nak seperti saya kata semalam, walaupun PKP ditamatkan, tetapi tak boleh rakyat terus bebas seperti biasa. SOP tertentu mesti juga dipatuhi. Sebagai contoh, dah dimaklumkan. Sebagai contoh, perhimpunan yang besar tidak dibenarkan. Walaupun PKP telah pun ditamatkan, perhimpunan besar tidak boleh. Tadi kita ada cadangan convocation dan sebagainya pun kita tidak benarkan. Apa-apa aktiviti yang menghimpunkan ramai orang serentak dalam satu masa tidak dibenarkan. Jadi soalan tentang jika tu saya jawab, kita cross the bridge first dan baru kita tentukan. Baru saya jawab, bukan ketentukan, kita dah ada macam-macam SOP, tapi baru saya jawab perkara tersebut.